Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya senarai timbalan menteri sudah diumumkan. Jadi selepas senarai timbalan menteri ini diumumkan, apa yang akan berlaku? Apa respon daripada rakyat Malaysia dan kepimpinan-kepimpinan tertinggi gabungan-gabungan parti di dalam kerajaan perpaduan? Adakah mereka berpuas hati dengan senarai ini? Jadi di sini saya akan kongsikan kepada anda 15 muka baru dilantik timbalan menteri. Adakah anda juga setuju dengan 15 muka baru ini? Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya ingin meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. 15 muka baru yang dilantik sebagai timbalan menteri. Seramai 15 muka baru yang diumumkan di dalam senarai timbalan menteri yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka adalah Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Adli Abdul Halim, yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ram Karpal Singh, Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, dan juga Ahli Parlimen Beaufort Siti Aminah Aching, Timbalan Menteri Perdagangan, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi. Turut dilantik Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hing, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan Ahli Parlimen Alor Gajah Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Ahli Parlimen Lahad Datuk Muhammad Yusof Abdal yang juga adik kepada Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal, juga muka baru dilantik sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Ahli Parlimen Sarikei Datuk Huang Tiong Si daripada GPS dilantik Timbalan Menteri Sumber Asli dalam Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Naib Presiden PKR pula Saraswati Kandasamy yang akan mengangkat sumpah sebagai senator dilantik sebagai Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Has menjadi satu-satunya wakil parti Gabungan Rakyat Sabah dalam senarai timbalan menteri yang dilantik Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Adik pengurusi DAP Lim Guan Eng yaitu Lim Hui Ying yang juga ahli Parlimen Tanjong dilantik sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, manakala ahli Parlimen Sepanggar Mustafa alias Muhammad Yunus Sakmud daripada PKR dilantik sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia. Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni dilantik sebagai Timbalan Menteri Kesihatan, dan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Kumbong yang juga ahli veteran GPS dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi beberapa senarai yang lain lagi, namun ada satu berita yang mengejutkan di mana satu parti ini tidak tersenarai di dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Menteri, di mana Leri kecewa tiada wakil PBM dalam Kabinet Anwar. Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM Leri kecewa selepas tiada seorang pun wakil parti itu dilantik ke dalam barisan Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi apakah yang dilakukan Leri selepas parti beliau tidak mempunyai wakil dalam Timbalan Menteri? Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekecewaan saya, kata Leri, sambil menyatakan bahwa PBM adalah antara pihak terawal yang menunjukkan sokongan terhadap Anwar untuk jawatan Perdana Menteri. Namun dia menambah, setelah Presiden PBM membuat kenyataan begini, akhirnya dia pun menambah bahwa PBM tetap akan memainkan peranan dalam mengukuhkan kerajaan Anwar, walaupun mereka adalah antara yang terawal menyokong kerajaan perpaduan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi beliau akan memanggil saya akan memanggil untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin kanan PBM
dalam beberapa hari akan datang untuk menentukan hala tuju kita di depan. PBM akan kekal parti sebagai parti nasional dan adalah penting untuk kita meluaskan pangkalan kita. Jadi menurut daripada Larry, walaupun beliau kecewa, beliau tetap menyokong dan juga tidak akan membuat U-turn ataupun pelbagai lah. Yang penting dia tetap akan menyokong Kerajaan Perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi 15 muka baru dilantik sebagai timbalan menteri yang saya senaraikan tadi. Apa komen Anda? Adakah 15 menteri ini Anda rasa sesuai ataupun Anda punya komen? Tapi bagi saya menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini sangat hebat. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih sudah mempunyai sedikit masa meluangkan masa untuk menonton informasi daripada channel ini, perkembangan terkini politik daripada channel ini. Sebelum kita teruskan, saya ingin meminta kerjasama dan jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, senarai timbalan menteri yang bakal angkat sumpah, ada yang kata hari ini akan angkat sumpah. Jadi, menjadi tanda tanya ramai orang, adakah timbalan menteri ini yang akan dilantik, akan angkat sumpah, akan memuaskan hati rakyat Malaysia, khususnya kepada pemimpin-pemimpin politik, ketua-ketua gabungan parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan, khususnya kepada Barisan Nasional, kepada GPS, kepada JRS dan beberapa parti yang lain. Walaupun sebelum ini GPS ada meminta Perdana Menteri untuk mempertimbangkan berkenaan dengan etnik minoriti yang perlu ada di dalam jawatan timbalan menteri. Jadi, kenyataan daripada Alexander baru-baru ini, Alexander Nanta, bahwa beliau ingin timbalan menteri diisikan dengan kuota daripada GPS. Jadi hari ini, satu kenyataan daripada Sinar Harian yang mengesahkan 7 ahli parlimen dari Sabah dilantik sebagai timbalan menteri. 7 ahli parlimen dari Sabah dilantik menjadi timbalan menteri. Adakah selepas ke-7 ahli parlimen daripada Sabah ini yang dilantik sebagai timbalan menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan mampu memuaskan hati rakyat Malaysia ataupun memuaskan hati ketua-ketua gabungan parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan? 7 ahli parlimen dari Sabah dilantik sebagai timbalan menteri yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. 7 yang dilantik ialah ahli parlimen Beaufort Datuk Siti Aminah Aching yang memegang portfolio sebagai timbalan menteri Kementerian Perdagangan dan Komoditi, ahli parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin sebagai timbalan menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan ahli parlimen Lahad Datu Datuk Muhammad Yusof Abdal sebagai timbalan menteri Pendidikan Tinggi. Ahli parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Kurup dilantik sebagai timbalan menteri Sains dan Teknologi. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin sebagai timbalan menteri Luar Negeri. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Han sebagai timbalan menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, serta ahli Parlimen Sepanggar Mustafa alias Muhammad Yunus Sakmud sebagai timbalan menteri Sumber Manusia. Kesemua mereka yang dilantik masing-masing mewakili Barisan Nasional, Parti Keadilan Rakyat PKR, Gabungan Rakyat Sabah JRS, dan daripada Parti Warisan, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, dan juga daripada DAP. 5 daripada 7 ahli parlimen yaitu Siti Aminah, Muhammad Yusof, Fung Hin, Khairul Firdaus, dan Mustafa merupakan muka baru yang dilantik sebagai timbalan menteri bagi Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Arthur dan Muhammad pernah memegang portfolio sebagai timbalan menteri Kerja Raya dan timbalan menteri Pendidikan 2 dalam kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sebelum ini, Anwar telah mengumumkan 2 menteri penuh dari Sabah, iaitu ahli parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik daripada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun APKO, dan ahli parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali daripada GRS. Jadi adakah senarai 7 timbalan ini Anda berpuas hati bagi rakyat Sabah, ataupun mungkin ada yang sebelum ini ada yang bertanya, adakah senarai kesemua senarai, bukan yang 7 ini, kesemua senarai timbalan menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan
Ada yang kata batalkan sebab ada yang tak sesuai. Ada yang komen begitu banyak di media sosial dan di YouTube juga. Jadi apa komen Anda? Adakah senarai menteri yang sudah disenaraikan semalam dan juga 7 timbalan menteri yang disenaraikan daripada Sabah ini? Adakah Anda berpuas hati setakat ini ataupun mempunyai komen? Anda boleh komen di bawah.